saya hasilkan ini adalah siga lah, atau orang panggil sigar, sigal, dan banyak versi orang panggil lah. Kalau di seberang sana orang panggil tanjak, tapi di Sabah ini kita panggil siga. Pembuat sigar yang semakin berkurang telah memberi inspirasi kepada Bobby untuk mempelajari sendiri cara-cara lipatan sigar yang berbeza daripada pelbagai suku kaum di negeri Sabah. Menurut Bobby, dia juga banyak merujuk kepada mereka yang berpengalaman serta menonton video-video di media sosial. Setelah beberapa tahun berlatih sendiri, kini nama Bobby sentiasa menjadi sebutan apabila memerlukan lipatan sigar yang kemas dan cantik. Saya mula buat ini siga tahun 2007. Time itu belum ada lagi yang orang bilang buat ini siga lah secara komersial. So dari situ saya belajar sendiri dari YouTube, dari orang-orang tua begitu. Dan saya lihat dia punya sambutan sangat bagus, jadi saya mulai aktif sejak 5 tahun yang lalu lah. Sebuah sigar yang lengkap dan sempurna memerlukan ketelitian yang tinggi, terutama sekali dari lipatan yang kemas serta simetri. Menurut Bobby, kebiasaannya sebuah sigar memerlukan 1 hingga 2 minggu untuk disiapkan. Bergantung juga dengan jenis sigar serta jadual masa Bobby kerana dia menerima tempahan sebagai kerja sampingan. Sebuah sigar mampu dijual dengan harga ratusan, malah boleh mencapai hingga ribuan ringgit bergantung dengan jenis kain yang digunakan. Untuk pembuatan sigar ini dia ikut tempat juga dan ikut suku kaum. Sebab daerah-daerah yang ada sigar, ada yang lipatannya sangat rumit dan memerlukan kekemasan yang baiklah. So untuk jangka masa untuk membuat satu sigar itu paling minimum ialah 2 minggu lah. Hari ini Jimmy sempat belajar sambil melihat Bobby menunjukkan proses asas melipat sigar. Menurut Bobby, pemilihan kain sigar adalah sangat penting kerana ia akan menentukan kecantikan keseluruhan dan harga sesebuah sigar. Selalunya, sigar menggunakan kain dastar yang ditenun berukuran 42 inci lebar dan 42 inci panjang. Kain dastar yang bermotifkan flora dan fauna ini ditenun oleh masyarakat Iranun di daerah Kota Belud. Latar kain tenunan untuk sigar terdiri daripada warna hitam dan merah. Ia kemudiannya akan dijahit tepi dengan menggunakan renda kuning yang dikenali sebagai siling. Menurut Bobby, teknik lipatan adalah sangat penting dalam menghasilkan sebuah sigar yang cantik dan kemas. Langkah pertama adalah menentukan motif di bucu sigar. Bergantung dengan permintaan pelanggan Bobby, sama ada ingin motif separuh ataupun penuh. Ia juga menentukan ketinggian sesebuah sigar tersebut. Kemudian bahagian bawah dilipat mengikut kelebaran yang diingini. Haruslah dilipat kemas dan ditekan dalam bentuk gelung. Kemudian dibentukkan menjadi bulat yang diukur berdasarkan saiz kepala si pemakai. Setelah mendapatkan saiz kepala si pemakai, kelip sementara ditandakan. Menurut Bobby, selalunya ia akan diketatkan sedikit daripada saiz kepala yang diukur sebentar tadi supaya sigar tersebut lebih kukuh apabila dipakai kelak. Akhir sekali, sigar yang siap dibentuk akan dijahit di beberapa sudut untuk mengekalkan bentuknya dan lebih tahan lama. Minat yang pada mulanya sebagai hobi ini kini menjadi salah satu sumber pendapatan sampingan bagi Bobby. Cabaran-cabaran yang saya hadapilah sepanjang saya berkecimpung dalam pembuatan sigar ini, of course, stok ni bila orang order banyak, jadi kita punya pembuat kain tenun ni, sigar ni, dia orang kekurangan masa untuk supply dengan saya lah. Itu salah satu lah. And kedua, itu cabaran yang saya hadapi ialah bila saya hantar sigar melalui pos, hilang begitu.
adalah cabaran-cabaran yang saya hadapi lah. Bobby berasa sangat bersyukur kerana ramai kenalan, rakan-rakan dan ahli keluarga menyokong dan membantu Bobby untuk mempromosikan produk sigar beliau. Selain daripada pelanggan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, Bobby juga pernah mendapat tempahan dari luar Sabah. Mostly saya punya pelanggan ini dari verbal punya marketing lah. Orang beli dari saya, dan customer tu dia akan suggest kepada orang lain juga. So it's by recommendation juga. Selain itu saya post di saya punya page Facebook, Instagram, and lately TikTok lah. Bobby sangat berbesar hati untuk berkongsi bakat dan pengetahuan beliau dalam penghasilan sigar ini kepada mereka yang ingin mempelajarinya, terutama sekali golongan muda. Saya punya perancangan banyak. Salah satunya saya teringin buat satu kelas yang proper lah untuk melipat sigar. Bukan satu jenis daerah punya sigar saja. Maybe 4, 5, 6 begitulah sebagai permulaan. Kepada mereka yang ingin mengembangkan bakat mereka dalam penghasilan produk-produk tradisi sebegini amatlah diperlukan. Kerana selain daripada dapat memelihara tradisi masyarakat kita, tapi pada masa yang sama dapat menjana pendapatan. Semoga perkongsian Bobby pada hari ini dapat memberi inspirasi kepada kita untuk lebih menghargai pakaian tradisi dan sigar yang melambangkan keharmonian dan kepahlawanan sebagai salah satu inisiatif mengekalkan identiti bangsa.